Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang ni kita nak masuk lagi solving problem. Ni solving problem ni belum regarding indices. Ini adalah topik yang sangat besar dan sebenarnya, dan dia besar dan mencabar. Okey, kenapa cikgu cakap macam tu? Tolong tengok betul-betul apa yang cikgu nak ajar hari ni memang kritikal. Kalau tak faham memang jadi susah sangat. Kita kena tengok part 1 cikgu dengan part 2 cikgu dalam indices. Boleh follow dan pegang dia punya law of indices tu betul-betul. Boleh? Okay, sekarang kita akan masuk solving problem ni. Maksudnya dia gabung semua benda berkaitan indices. Dia suruh kita selesaikan. Dan dia selalu cakap, dia kata without using calculator. Calculator tak boleh pakai. Dia selalu cakap macam tu. So dekat sini kita kena minta tolong bantuan daripada calculator bila perlu sahaja. Nanti cikgu cakap. Cikgu akan bagi tahu bila yang kita perlu guna calculator. Okey, sekarang ni kita pergi dulu soalan ni slow-slow. Apa yang sebenarnya indices ni nak? Boleh. Hitung nilai, calculate the value of each the following fractional index number. So sekarang dia nak nilai. Memanglah kalau kamu tekan calculator memang terus dapat jawapan. Tapi soalan untuk tingkatan 3, dia suruh kamu kecil-kecil-kecil-kecil kan. Lepas tu kamu dapat satu value. Maknanya macam kita tak payah guna calculator pun tak apa, kita boleh jawab. So bermaksud satu dia punya tips, kamu kena hilangkan bracket. Ni cikgu tulis sini boleh? Kita hilangkan bracket dulu. Kan bracket. Ni tolong follow dia punya ni ya. First kali memang hilangkan bracket. So macam mana nak buat? Dan dia hilangkan bracket. Yang kedua, kita kena cuba kecilkan. Ni salah satulah. Dia ada yang case kena kecilkan dulu dan ada yang kena hilangkan bracket kan dulu. Kecilkan tu macam mana? Ini contoh. 625 kita bagi contoh. Kita kena ingat balik yang table cikgu bagi tu sebenarnya kamu ingat je, sebenarnya kamu boleh main kalkulator, kamu try 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. Kamu akan dapat, kamu tekan 5 kuasa 4. Cikgu nampak 5 dekat sini. So dia ada kaitan dengan nombor 5 sebenarnya. So sebenarnya kita boleh tukar jadi 5 kuasa 4. Baru kita salin. Lepas tu yang ini adalah operasi apa kita belajar law itu. Dia adalah darab. Betul. So dia akan tinggal 5 kuasa 3. 5 kuasa 3 sama dengan berapa? 5 kuasa 3 sama dengan 125. Yang ni boleh tekan kalkulator. Tapi dia tak nampak pun kita tekan kalkulator sebenarnya. Okey. Boleh lah. Okey, yang ni kita kecilkan lagi. 16. Cikgu ingat kalau 16 ni dia boleh 2 ataupun 4. Kita ambil yang paling kecil sekali. Dia boleh kan? 2 kuasa berapa? Cuba tekan kalkulator. 2 kuasa 4. Cuba try. 2 kuasa 4, 16. Ataupun satu lagi 4 kuasa 2. Boleh juga. Dia boleh pakai dua-dua. Tapi yang seeloknya cikgu cakap itu paling kecil. So kita 2 kuasa 4, 3 per 2. Tak apa nampak. So ini adalah darab. Darabkan je. Kalau tak tahu kalkulator, tak tahu nak darab, tekan je kalkulator. 4 darab 3 per 2. Kamu akan dapat jawapan. Cikgu dapat 2, 3, 6. 2 kuasa 6. 2 kuasa 6 jarang orang hafal sebenarnya. So kamu tekan je kalkulator 2 kuasa 6. So bila dah hujung-hujung, kita dibenarkan untuk memakai kalkulator. Dia tak nampak pun. Dia ingat, student ni dah nampak. So ingat ini hilangkan bracket atau kecilkan dia punya base. Base dia. Base dia kecilkan. And then, kita boleh gunakan kalkulator bila dah sampai ke tahap macam ni. Boleh. Susah cikgu nak mentafsirkan sebenarnya. Kita tunjuk contoh lagi. Okey, 81. Nak jawab apa? Okey, 3. 3 kuasa berapa 81? Cikgu rasa 81 3. 3 cuba try. 3 kuasa 5. Try lah, cikgu pun tak tahu. Dah lebih. 3 kuasa 4. 81. So cikgu boleh tukar saja 3 kuasa 4 tutup kurungan 5 4. So akan jadi 3 kuasa 5. 3 kuasa 5 kan? Tinggalnya 3 kuasa 5 lah sebab bila kita darab ni kita boleh potong. 3 kuasa 5. 3 kuasa 5 tekan je kalkulator. Yang ni kita boleh bukan dia panggil nak ajar menipu, tapi dia boleh tipu dia. Maknanya kita dah tahu dah. Student ni faham. Okey, 125 cikgu selalu pakainya 5. 5 kuasa berapa sama dengan 125? Cikgu dah tahu dah. 5 kuasa 3. Lepas tu cikgu kurungan, cikgu buat 2 per 3. So, cikgu akan dapat 5 kuasa 2. Ni boleh potong. So, 5 kuasa 2 sama dengan 25. So, step ni yang paling simple dulu Nanti kamu akan jumpa yang lebih menarik lagi. Okey, 512 pula boleh pakai berapa? Cikgu nak pakai 2. Cikgu kamu try. 2 kuasa 7 berapa? 2 kuasa 7. 2 kuasa 7, 128 ni. Belum lagi. Cuba 2 kuasa 9 pula. 2 kuasa 9, 512. So, dia boleh gantikan. Ni 4 per 3. So, kamu buat ini, darabkan dia 3, 4, 12. 2 kuasa 12. Yang ni tekan sahaja kalkulator. Boleh? 3, 2 kuasa 12. Semua dapat 4096. Ini contoh cikgu nak tunjuk. Ini yang paling simple lah. Semudah-mudah alam. Ingat kita cuba kecilkan dia. Dan kita cuba hilangkan bracket dia. Okey, kita pergi next. Okey, ini satu knowledge baru yang kamu kena faham. Okey, cikgu buka knowledge baru tu dekat sini.
Okey, contoh. 2/5 bahagi dengan 3. Ini darjah 3. Macam mana kamu selesaikan dulu? Cikgu nak bawa kamu balik kepada zaman silam kamu. Zaman muda-mudi. Zaman muda-mudi ke? Zaman kanak-kanak. So, macam mana kamu jawab? Kamu akan buat macam ni kan? 2/5 darab dengan, ini sebenarnya 1 kat bawah ni. Kamu terbalikkan 1/3 dan kamu darabkan straight sahaja. Ini cikgu selalu ajar student cikgu. 2 darab 1, 2. 5 darab 3, 15. Ini jawapan dia. Boleh faham? Kita ambil contoh lain pula. 3 bahagi 5/8. Sebenarnya dia adalah 3/1 darab 8/5. Ni darjah 3 ya. Jangan tak tahu. 38 berapa darab straight sahaja. 3 darab 8 berapa? Berapa? 24. 1 darab 5, 5. Ini yang kamu kena pegang dulu. Boleh pegang yang ni dulu. Contoh yang cikgu bagi ni. Sebelum cikgu padam. Sebab kita nak menjawab ni, kita menggunakan kaedah ini lebih mudah untuk kita tidak melakukan kesilapan. Okey. Ingat tadi cikgu cakap hilangkan bracket ataupun kecilkan dulu. Dia sama ada dua-dua ni memang kita kena cuba dulu. Okey, sekarang ni cikgu nak buat berapa dulu? Ni tak apa nampak kan? Ni sebenarnya 2, ni 2. Cikgu anggap je lah 2. 2 ke? Sekejap, cikgu tengok soalan. Okey, 2 dengan 2. Tak ada masalah. So, sekarang ni kita hilangkan bracket dulu. 5, 2 darab 2. Ingat properties ya. Dia darab. So, jadi 4 darab 3, 4. Tapi cikgu adakan lagi bracket tu. Sebab dia kena bahagi. Bahagi ni pun cikgu hilangkan. Sebab dia 2 tau. Cikgu kena ada bracket dulu. Kalau 1, cikgu nak buat tak nak bracket pun tak apa. Sebab dia 1 term je. Kalau ada 2 ni, sebab dia adalah kawan rapat lah. So, dia tak boleh nak pisahkan lagi. Tak faham kan? Tak apa. Buat-buat faham. Alright. Buat macam ni dulu. Lepas tu kita gunakan teknik kita tadi. Apa kita cakap? 5, 4 darab 3, 4. Dia sebenarnya persatukan kat sini. Darab dengan berapa? 1/5 negatif 2. Cikgu salin balik. Cikgu cuma tukar kan. Tadi kamu cakap kalau 5 darab 3/2. Kamu 5 bahagi 3/2. Kamu buat 5 darab. Terbalikkan je. Tak kisahlah dia punya sign berapa. Kamu terbalikkan je kan. So kita nak follow je yang tu. Okay, sekarang ni cikgu cakap apa hari tadi? Dia darab straight sahaja. Darab straight macam mana? 5/3 bahagi 2/6. 2/8 contoh. Dia akan jadi 5/3 darab 8/2. Cikgu darabkan straight. Ni ya. Ingat darab straight. Ni jadi 40. Ni dapat 6. Nanti kecilkan. Okay, boleh? So kita nak follow pakai itu. So sekarang ni kita darab je semua. Yang atas ni darab. Salin balik semua. 5, 4 darab 3, 4 darab 1. Tak apa, tulis je. Ini 5 negatif 2. Okey. Ni kena tengok betul-betul dekat sini. Cuba tengok betul-betul sikit. Boleh dapat. Tengok betul-betul. Kita darab. Okey, kali ni baru kita nak pakai law of indices. Law of indices. Ingat semua law yang cikgu bagi itu 8 kan? Ada 8, lebih kurang lah. So, kalau bahagi, nampak tak ni bahagi? Kita boleh buat macam ni. 5. Ada tak 5 lagi? Kat bawah ada. Bawah ni adalah operasi bahagi. Nampak tak bahagi ni? Sebenarnya kita kena 5, 4. Bila bahagi kena buat apa? Tolak. Tolak, tolak 2. Boleh? 3, 4 dekat atas juga. Ini darab lah seumpamanya. Darab dengan 1. Tak payah tulis pun tak apa. Sebab bila darab 1 jadi nombor asal balik. So 5, 4 tambah 2 darab 3 kuasa 4. Ini jadi 5 kuasa 6 darab 3 kuasa 4. Okey, dalam soalan problem solving ni, dia selalu nak yang bentuk terkecil dan terkecil pula. Terkecil kan? Dan apa? Bentuk terkecil. Dan dia akan bagi markah setiap law of indices yang kamu gunakan tu. Sebab tu dia nak bagi markah dalam PT3. Dia ada masalah sikit dekat PT3. Kamu kena follow dia punya law. Sebab dia nak bagi strong kamu punya law. Law of indices tu. So, bila dah sampai sini, baru kamu guna calculator. 5 kuasa 6. Tolong type. 5 kuasa 6 darab dengan 3 kuasa 4. Boleh? Kamu akan dapat jawapan 1, 2, 6, 5, 6, 2, 5. Tak apa, jawab je. Nampak macam banyaknya cikgu. Tak apa, memang ini adalah proses of learning. So, dia nak ajar kamu, bagi kamu faham dulu. Nombor besar pun tak apa. Jangan kamu risau. Kalau itulah jawapan dia. Okey, kita cuba lagi boleh? Kita cuba yang ni pula. Kita cuba yang ni sebab dia nampak macam susah. So, kalau nampak macam ni, boleh tak kita selesaikan sebelah sini dulu, baru kita wujudkan sebelah sini. 5, 9. Tak payah bracket dah lah. Sebab dia tak ada kawan. Yang ini ada kawan. Nampak tak kawan? Ini kena perlu ada bracket lagi walaupun kita dah kembangkan nanti. Boleh faham tak? So, bahagi. Okay, ni cikgu kembangkan. Tapi cikgu nak ada bracket juga. Boleh? 3 kuasa 4. Sebab apa dia punya law of indices, ini kena darab. So,
34 darab 56. Okey, stop dulu. Baru kita selesaikan. 59. Kita darabkan dia kan. Kalau bahagi kena tukar ke bawah. 1/34 darab 56. Boleh? Lepas tu kita darab straight sahaja. Dia akan tinggal apa? 59. Yang bawah ni sebenarnya 1. Dia akan jadi 3456. Cikgu selalu buat macam ni je. Tapi tak apalah, kamu buat kena darab. Tulis je darab. Sekarang ni nampak tak? 5. Ada tak lagi? Oh, ada 9. Bawah ni bahagi kan? Ni bahagi. Dengan 5 yang dekat bawah tu. So, cikgu tolak dengan berapa? 6. Boleh? Boleh ke tak? Boleh kan? Lepas tu, 3, 4 tu kedudukan dia kat mana? 3, 4 tu masih kat bawah. Kamu jangan bawa pindah atas pula. Letak je di bawah. Sebab dia tak ada kawan kan. Untuk kita guna law of indices. Kita cakap kalau AN darab AM, dia akan jadi tambah. AN tambah M. Kalau bahagi AM sama dengan AN tolak M. Ini. Kan bila bahagi tolak. So ini akan jadi 5 kuasa 3 bahagi 3 kuasa 4. Okey, stop dekat situ. Baru kita minta tolong yang ini. Kita sambung lagi kita punya kerja. Okey, cikgu salin sini 5, 3. Sebab base dah tak sama. Base tak sama dekat sini, so kita biarkan saja. 5, 3, 3, 4. Dia kata bahagi lagi. Bahagi dengan 3. Berapa tu? Negatif 10. Ni 1 je, cikgu tak nak ada kurungan pun tak apa. Sebenarnya dia per 1 kat bawah. So dia akan jadi macam mana nanti? 5, 3, 3, 4. Darab. Ni jadi berapa? 1 dekat atas, 3 negatif 10 dekat bawah. Lepas tu cikgu darab straight saja. Cikgu dapat 5, 3 dengan 3, 4. Darab 3 negatif 10. Nampak tak dia ada persamaan dekat sini? Nampak? Cikgu hijaukan sikit. Hijaukan ni. Hijau cikgu sikit. Boleh nampak? So, dia akan jadi tambah. So, 5, 3 tak ada kawan. Biar di kat atas. 3, 4. Tambah dengan tolak 10. 5, 3. Atas akan jadi berapa? 4 tambah tolak 10. Jadi berapa tu? Yang ni akan jadi tolak lah. Tambah tolak akan jadi tolak. Akan jadi 3 negatif 6. Okey, apa lagi kita boleh buat dekat sini? Law. Ni law of indices, cikgu ingatkan balik 3 kuasa negatif 6. Boleh? 1/3 negatif 6. Kita boleh tukar jadi berapa? Kita nak jadikan dia positif. 3, 6. Macam tu. Sama jugalah kalau macam negatif 6. Kita nak jadikan dia positif. 1, 3, 6. Ada benda yang sama juga sebenarnya dua-dua ni. Okey? So, tak apa. Kita abaikan yang ni. So, bila dia naik atas, negatif ni, dia akan jadi macam ni. 5, 3 darab 3, 6. Dah hilang dah negatif dia. So, kamu tekan kalkulator sahaja dekat sini. 5 kuasa 3. Boleh? Darab dengan 3 kuasa 6. Kamu akan dapat 91125. Boleh tak nampak dekat sini? Dia memang macam rumit sebenarnya. Tapi kamu kena follow step by step. Kamu boleh nampak sebenarnya. Okey? Tak cukup lagi cikgu? Okey, tak apalah. Sebab ada banyak lagi soalan yang menarik-menarik sebenarnya. Tapi kamu dah ajak pergi sini, kita buat dulu yang ni. Boleh? 2. Ni cikgu darab dulu jadi 9. Darab dengan 3, 6. Cikgu buka tutup kurungan. Cikgu kembangkan je. Dan yang dia guna law dia kan. Dia boleh darab dekat luar. So, bahagi tak apa. Cikgu buat dulu satu-satu. Slow-slow. Ini kena ada kurungan lagi. 2 negatif 4. Darab 3 negatif 2. Ini atas ni adalah 1. 1 darab negatif 2, negatif 2. Dia akan jadi macam ni. Okey? Bahagi kena buat apa, anak-anak? Kena darab 1 per semua benda ni. Darab 3 negatif 2. Boleh nampak tak? Cikgu darab je straight. Cikgu akan dapat 29 darab 3, 6. Bahagi dengan 2 negatif 4 darab 3 negatif 2. Okey, sekarang kita tengok pair dia. Kita tengok betul-betul. 2, 9. Dia adalah bahagi. Dia kena hati-hati juga. Dia adalah bahagi. Sebenarnya kena tolak. Tolak 4. Dan 3 pula 6. Cikgu buat darab dekat sini. 6. Bawah ni kena tolak kan? Dia adalah bahagi, betul? Sini bahagi. So, kena tolak 2. So, semua dekat atas dah. So, akan jadi 9, 2 kuasa 13. Darab 3 kuasa 8. So, kamu boleh tekan je kalkulator. 2 kuasa 13. Dia memang nampak macam banyak sebenarnya. 3 kuasa 8. Tapi itulah dia punya cara nak buat. 5, 3, 7, 4, 7, 7, 1, 2. Maksudnya sekarang ni nombor dia besar. So, maksudnya dia nak buktikan
yang jawapan tu memang boleh diterima pakai. Tapi dalam exam takkan ada nanti sebenarnya jawapan yang terlalu besar macam ni. Dia akan menggunakan konsep yang paling penting, law of indices tu yang kita nak pakai nanti. Boleh lah? Boleh? So kita tengok balik yang ni. Boleh? Kita sambung lagi dekat sini. Okey, yang ni tolong hati-hati, sebenarnya soalan dia suruh calculate each of the following. Ni ramai student akan tekan calculator dapat jawapan. Kamu takkan dapat markah dalam PT3. Sebab tu cikgu cakap PT3 ni dia nak menguji cara kita menggunakan law of indices. Okey. So, yang pertama sekali, macam mana kita nak buat? Okey, kita kena kecilkan. 7 boleh kecil lagi ke? Tak boleh, tak apa. Cikgu salin balik. 7,5. Darab, ini tak boleh pakai law apa-apa kan? So, kita buat je macam. Okey, 35 macam mana? 35, okey, ni tengok betul-betul ya, ini benda yang baru. 35, boleh tak kita nak menggunakan base 7 ataupun base 5, gabungan dia untuk kita dapat 35. Boleh ke tak? Boleh kan? Kita akan jadi macam ni. 7 darab 5. Ni tolong fokus elok-elok, cikgu salin semula. Yang ini cikgu gantikan sahaja jadi ini. Nampak base dia dah lebih kurang sama semua. Ada 2 base sahaja kat sini. Boleh? So sekarang ni cikgu hilangkan bracket pula. Ni cikgu salin lagi. Tolong je dah, salin je. Darab 7 negatif setengah darab 5 negatif setengah. Sebab ni darab dia tak ada masalah. Kalau ada bahagi nanti kita kena consider juga kurungan tu turun ke bawah. Boleh faham? So sekarang ni kita ambil kawan-kawan dia. 7 dekat sini ada, 7 ada dekat sini. So boleh buat 7 sebab dia darab. Kena tambah yang atas dia. Indeks dia kena tambah. Tambah, tulis tambah, lepas tu tolak 1/2. Itu maksud dia kat situ. Boleh? Dan satu lagi, darab. Buat je, yang 5 pula. 5, 3/2. Darab kena apa? Tambah. Tambah apa? Tolak 1/2. Tak apa, tambah tolak nanti, kita akan jadikan dia conclusion, dia akan jadi tolak. Kamu belajar kan? Tingkatan 2, dah ada belajar. So, setengah tolak setengah, ni setengah tolak setengah akan jadi kosong. 7 kuasa kosong. Tak apa, tulis je dulu. Yang ni akan jadi 3/2 tolak 1/2. Dia akan jadi berapa? Tekan kalkulator tengok. 3/2 tolak 1/2. Dapat berapa? Dapat 1. So, 5 kuasa 1. 7 kuasa kosong. Law of indices. Apa-apa power kosong dia akan jadi 1. So, 1 darab dengan 5 kuasa 1 berapa? Tekanlah kalkulator dapat 5. So, jawapan dia sebenarnya 5. Boleh tak? Sekarang ni, cikgu tak pakai kalkulator pun. Memang ada kan untuk kita cek-cek saja. So, ini dia punya, habis suara tak ada tu. Sebenarnya semangat. Tak tahulah boleh faham atau tak. Okey, itulah dia punya rule dan cara nak buat. Okey, kita pergi lagi. Cikgu, saya tak puas hati lah cikgu. Okey, sekarang. Okey, yang ni lain kes lain pula. Yang ni 81 ni, boleh tak cikgu nak kecilkan jadi base berapa? Cikgu nampak 81 ni ada kaitan dengan 3. 3 kuasa 4 berapa? Ya, 3 kuasa 4, 81. Kamu kena biasa buat. Cikgu, macam mana cikgu dapat cepat sangat? Sebab cikgu dah biasa nampak nombor tu. Memang cikgu pun tekan kalkulator juga sebenarnya. 3 kuasa 4, 81 ni cikgu tukar saja. 3/4 cikgu letak lagi kat sini. Darab. Okey, yang ni pula berapa? 2, cikgu nak pakai 2. 2 kuasa berapa? 2 kuasa 5 berapa? 2 kuasa 4 jawapan dia. 2 kuasa 4. 2 kuasa 4, 16. So, cikgu tukar 2 kuasa 4 setengah. Ingat cikgu cakap. Ada cakap tadi kan? First kali kena sama ada kecilkan ataupun kita hilangkan bracket. Itulah dia punya first kali setiap nak jawab. Kalau nampak macam 35 tadi, cuba olah dia. Menggunakan base apa yang kita ada. Yang ni pun penting juga. So, yang ini kita boleh hilangkan. Dia akan jadi 3. Yang ini adalah operasi darab. Law of indices. Kita ada belajar part 2. So, dia akan jadi 3 kuasa 3 darab 4 bahagi 2, 2. 2 kuasa 2. 3 kuasa 3, kalau tak tahu tekan kalkulator. 3 kuasa 3 sama dengan 27. 3 kuasa 3, 27. Cek balik. Ya, 27. Darab dengan 2 kuasa 2, 4. Kamu boleh darab dengan 4. So, jawapan akhir dia adalah 108. Ini memang boleh tekan kalkulator terus. Memang akan dapat jawapan ini. Tapi sekarang ni dia macam tak bagi menggunakan kalkulator sebab PT3. Boleh pegang elok-elok. So, kita tengok yang ini pula. 63. 63 ni kalau kamu tengok yang table cikgu tu memang tak ada pun 63 sebenarnya. Tapi tak apa. Okey, kita cuma boleh olahkan 63 ni. Okey, kita turunkan ni dulu. Kalau tak tahu, kita kecilkan ni dulu. 27 sebenarnya apa tadi? 3 kuasa 3. Bahagi. Boleh tak cikgu tukarkan jadi 3? Apa-apalah cikgu buat. Macam mana nak buat? Boleh tak cikgu tukar yang ini?
Cikgu nak gunakan 3 juga nanti. Cikgu cuba pakai sifir 9. 9 darab berapa? 9 darab 7. 63. Boleh? 9 darab 7, 63. Cikgu kuasakan 3. Cikgu tu tambah lagi kurungan kat sini. Cikgu tambah lagi kurungan kat sini. 1/3. Nampak tak cikgu olah macam mana? Sebenarnya ada banyak cara. Dia boleh terima janji kita menggunakan proses penukaran log. Okey, tak apa, kita jawab dulu yang ni. Okey, sekarang ni, ini 9. Cikgu rasa cikgu nak tukar lagi. Jadi 3 kuasa 2. Boleh? Boleh tak? Boleh. 3 kuasa 2 darab dengan 7. Bahagi dengan 3 kuasa 3. Ni cikgu salin balik semula. Tutup kurungan 1/3. Ingat 1/3 ni untuk sini, untuk sini. Jangan lupa yang tu. Itu tak boleh lupa. Dia bagi sama rata. Orang sebelah kiri dia bagi, orang sebelah kanan pun dia bagi. Boleh? So, kita pergi tengok ni. 3. Sorry. 1/3. So, yang ni, dia akan jadi berapa? Kita kembangkan yang dalam ni dulu. Boleh? Kita akan dapat macam ni. 3. Ingat, 2 dengan 3 adalah darab. Akan jadi 6. Darab 7, 3. Bahagi dengan 3 kuasa 3. Salin balik semua. Tak apa, buat slow-slow je. Lepas tu baru kita bagi ni pula. Ini bagi sini, sini bagi dekat sini. Tak ke depan. So, dia akan jadi, cikgu buat slow-slow lah. Cikgu buat 7, 3. Yang ni 1/3. Dia bagi kat sini. Bahagi lagi. 3 yang ni terus darab je terus. Dia akan dapat 1. 3 darab 1/3, 1. Okey, yang ni pula tak habis lagi. So, 3. Ini 6 darab dengan 1/3 dapat 2. Darab 7, 3 jadi 7, 1. Ni kurungan. Cikgu masih lagi nak kurungan dia. Bahagi dengan 3. Kalau sampai sini, kamu boleh olahkan dia. Sebenarnya dia bahagi. Sebenarnya dia boleh tukar jadi darab macam ni. Cikgu tulis 7 je lah. So, dia adalah darab 1/3. Cikgu terbalikkan. Bahagi boleh terbalikkan. So, ini sama dengan 1 tadi. Sebab dia dalam kurungan yang sama. So, dia jadi macam ni. 3, 2 darab 7. Bahagi 3. Yang ni sebenarnya 1. Ini sebenarnya 1. Boleh? Boleh kan? Tak ada masalah. So, sekarang ni kita terus selesaikan. Ni cikgu tak pakai kalkulator tau. Walaupun nampak macam susah rumit di atas, tapi kita tak payah pakai kalkulator. So, ini adalah bahagi base yang sama. Bila bahagi, kita kena tolak. 3, 2, tolak 1. Darab 7, 1. So, akan jadi 3, 1 darab 7, 1. Tak tunjuk pun tak apa. 1, 3, 7. Jawapan dia adalah 21. Jawapan dia adalah 21. Boleh? Boleh nampak tak? Kalau tak percaya, kamu tekanlah kalkulator yang semua dia punya soalan ni. Kamu try dapat. Dapat tak jawapan 21 tu kan? 37, 21 kan? So, kamu tengok jawapan kamu betul ke ataupun salah. Kamu boleh nampak dekat situ. Okey? Boleh, tak ada masalah. Okey, ni 2 settle dah. Nak sambung lagi ke? Okay, kita buat lagi lah sebab ada permintaan. Okey, kita jawab ni. Okey, ini 5 memang tak boleh kecilkan lah, cikgu salin. Darab, ini 2, 4 boleh tukar jadi 2 kuasa 2 tau. Cikgu tukar, bagi kecil. Ini sebab tu kena masterkan semua benda tu. Okey, darab. 80 ni memang tak ada. Kalau kamu tengok dalam table yang cikgu bagi hari tu, memang tak ada pun. Dia punya pasangan ni. So, macam mana nak buat? So, kita kena menggunakan 5 dengan 4 ni. Boleh tak? Kita cuba. Cikgu pecahkan 5 darab 4. Berapa? 20. 20 darab 4. Tak ke 80. Itu maksud dia. Kamu kena tengok. Alright. So, sekarang ni kita buat slow. 3, 2. Cikgu salin balik semula. Yang ni cikgu darab sahaja kan. Ni 2 darab dengan 3/2. Dapat 2 kuasa 3. Cikgu darab. Yang ni bagi seorang sikit. So, akan jadi darab 5. Sebab dia darab semua tak ada masalah lah. Kita buat macam ni pun boleh. Darab 4, 1/2. Negatif. Darab 4, negatif 1/2. Macam tu maksud dia. Boleh? Okey, darab dia dulu. Macam tu. Lepas tu baru kita tengok kawan-kawan dia. Okey. Ada orang cakap, cikgu 4 ni boleh tukar lagi 2. Okey, boleh. Kita buatlah juga. 5, 3/2. Cikgu ambil inilah. Tak sebelah dia lah. Senang kita nak tengok nanti. 5. Dia boleh buat tepi-tepi pun boleh. Jadi kena ikut dia punya operasi. 2, 3. Yang ni jadi berapa? 2 kuasa 2. Negatif setengah kan? Betul Darab. Ini jadi 2 kuasa 2. Negatif setengah. Tak apa. Salin balik semula. Tak apa. Ini memang orang cakap dia memang teliti betul lah. Dia akan dapat jawapan. Yang ni akan dapat 2 negatif 1. Betul? Darabkan saja. Kamu tekan kalkulator. So, ini pun darab 2
negatif 1. Lepas tu baru kita boleh guna 5 sebabkan darab base yang sama, kita pakai law of indices. Cikgu ulang banyak kali dah ni. 3/2 tambah kan sebab dia darab, tolak 1/2. Dia tambah, lepas tu tolakkan semua nombor kat sini cikgu letak. Lepas tu darab lagi dengan 2 pula. 2 ada 3. Cikgu buat straight sahaja. 3 tambah tolak 1 tambah tolak 1. Sebenarnya dia akan jadi macam ni nanti. 5/32. Dia akan jadi tolak 1/2 darab 2, 3 tolak 1 tolak 1. 3 tolak 1 tolak 1 akan jadi 1. Yang ni akan jadi setengah, 1/2 tolak setengah akan jadi 5/1. So 5/2 10 jawapan dia. Nampak tak? Cikgu tak pakai kalkulator langsung dekat sini. Cuma adalah cikgu cek kuasa-kuasa. Tapi kuasa setakat 2, kuasa 2, 4 tu kamu jangan tak tahu pula. Kena dalam kepala je benda tu. Cuma nak yang kritikal dekat sini, cara nak kita nak pecahkan ni. Tolong ambil pot sikit. Pot. Boleh? Okey, kita cuba yang ni. Lagi 5 minit kita habis insya-Allah. Okey, 12. 12 ni ada tak? Kamu tengok dalam table cikgu tu. 12 tu ada ke kan? Sebenarnya tak ada. Boleh ke 2 kuasa berapa? Takkan dapat. Kamu carilah 2 kuasa berapa, 3 kuasa berapa. Kamu takkan dapat. So, cara pertama kita cuba pecahkan ini. Menggunakan 3 dengan 4. Boleh tak? So, cikgu dapat 3 darab 4. Sama dengan 12 kan? Cikgu salin balik semula. Salin tau. Cikgu tak buat apa ni. Cikgu salin je. Kenapa cikgu laju? Memang cikgu salin je. Yang bawah ni kalau nak kembang, boleh kembang terus. Sebab dia tak boleh kecil dah. 3 dah paling kecil. 4 dah paling kecil. Oh, tak boleh ni. 4 ni boleh tukar jadi 2. Boleh? Okey, yang ni pun 3 darab 4. Macam ni lah kita buat. Tak apalah kita buat satu-satu. Okey, kita buat dulu. 3, 5. 5 darab 2. Cikgu teruslah. 3, 10. Darab 4, 10. Okey, 4 ni sebenarnya dia boleh kecil lagi. Sebenarnya orang nak juga dikecilkan lagi. Tapi kalau dia tak kecilkan pun, sebenarnya jawapan dia betul sebenarnya. Susah kita nak gambarkan macam mana perasaan cikgu nak ajar topik ni. Okey. Cuma kena faham sikit-sikit. Lama-lama kamu improve dengan banyak latihan. Kamu akan nampak. Okey. So, sekarang ni cikgu pecah dulu. 3 darab cikgu nak buat 2 kuasa 2. Ganti 4 ni. Boleh? Cikgu tutup balik kurungan. Ini 4 darab 3. Ni tak boleh buat apa dah lah. Sama dengan 3. Nampak tak? Macam pening dah kan? Tak apa. Biar pening dahulu. Nanti kamu jadi senang-senang kemudian. Okey, relax dulu. Sekarang ni baru kita pecahkan lagi. 3 kita teruskan kuasa 4. Yang ni darab dengan 2. Berapa? 2 kuasa 8. Boleh? Boleh tak ni? Okey, darab dengan 3. Cikgu tak nak lagi peningan kamu. Cikgu masih lagi ada 3 dekat luar tu. Ini 3, 10. Darab 2, 20. Okey. Sekarang ni baru kita ambil ni, kita darabkan semua ni. Ni atas ni 1 tau. Darabkan ni. So, dia akan jadi 3 kuasa 12. Darab 2 kuasa 24. Betul kan? 8, 3, 24. Darab dengan 3 kuasa 3. Lagi 3, 10. Darab 2, 20. Okey, dekat sini cikgu cadangkan. Kalau boleh kamu tengok dia punya, kamu selesaikan selari dulu. Yang ini dulu. Lepas tu baru yang ini. Boleh? Saya ambil pen hijau sikit, pen merah lah. Pen merah. Okey, ini 3, 12. Sebab dia darab, kena tambah 3. Darab dengan 2 kuasa 24. Tak apa, buat je macam ni dulu. 3, 10. Darab 2, 20. Nak nampakkan lagi senang. So, akan jadi 3, 15. Darab 2, 24. Oh, panjangnya cikgu. Tak, dia memang panjang. Ikut step. Untuk kamu lebih faham. Kalau boleh, cikgu shortcut je. Banyak benda nak shortcut. So, 3, 10. 2, 20. Okey, kat sini kita tengok 3, 15. Ni bawah ni adalah bahagi kan? Bahagi kena tolak 10. Darab 2, 24. Ni adalah bahagi. Tolak 20. So, kamu akan dapat 3 kuasa 5. Darab 2 kuasa 4. Ini kalau tak tahu, tekan je kalkulator. 3 kuasa 5 sama dengan 243. Darab dengan 2 kuasa 4. 16. Darab 243. Kamu akan dapat 3888. Boleh cek balik. Kamu try tekan kalkulator semua benda lah ni. Kamu akan dapat 3888. Boleh. Harap-harapnya cikgu pun tak termiss something lah. Cikgu tak tersalah lah. Boleh? Boleh ke tidak? So nak teruskan pun rasa sedih juga sebenarnya. So
So, cikgu rasa cukuplah sekadar itu. Nanti kita masuk pula dengan yang ada unknown pula. Yang ni semua banyak number kan? Ni semua number, tak ada unknown. Nanti kita akan jumpa yang macam ni, unknown. Okey, kita akan sambung lagi next kita punya kelas untuk kita khatamkan topik ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.